Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Bagi masuk sahabat-sahabat dulu. Ya, T. Waalaikumsalam, T. Okey ke? Apa ni? Abby? Okey, share dulu. InsyaAllah. Bagi masuk dulu. Sikit. 3-4 orang dulu. Kita teruskan. 6:40. Okey. Okey, surah An-Nur. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah semoga semuanya sihat-sihat pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Okey, Fiza. Masya Allah. Waalaikumsalam. Maznah Muhammad. Rasa lama macam tak berkuliah Maznah. Padahalnya semalam yang tak ada kan. Semalam ada. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, Jamalia. Jamalia berada di Johor sekarang ni. Siti Fatimah Ali. Okay, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, Ibu jelas. Terima kasih. Luqman Hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian adalah hak milik Allah sekalian alam ini. Allah yang mentadbir dan menguruskan alam ini siang, malam dan sebagainya. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya di pagi ini, hari Jumaat penghulu kepada segala hari. Alhamdulillah, dan Jumaat terakhir dah kita pada hari ini untuk tahun 2022. Maknanya tahun 2022 akan berlabuh tak berapa lama lagi dah. Mudah-mudahan insya-Allah tahun ini adalah yang terbaik buat kita. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah, muslim-muslimat semua selamat bertemu kembali. Pagi ini kuliah kita, kuliah subuh adalah anjuran daripada surah An-Nur, fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kami untuk sama-sama berkuliah subuh. Alhamdulillah. Harap semua-semuanya sihat belaka. Nampak ada sahabat kita daripada Kuantan, Siti Azmah Hani Mamat, Masya Allah, Radia Syarif, Nuriza Wahab, Opah Azna. Dan jangan lupa di pagi Jumaat ini, saya insya-Allah muslimin-muslimat semua nampak dia punya tabung infak dana untuk aktiviti kuliah ataupun majlis ilmu. Masuklah sikit. Kalau boleh, banyak lagi baik. InsyaAllah untuk kegunaan kita semua. Okey, kita ada Anita Dalib masih berada di di Melaka, Zaliha Zainal, Nur Zainawati. Alhamdulillah. Okey. Kita pakai buku ni iaitu Akhlak Seorang Muslim yang asalnya ditulis oleh Imam Al-Ghazali tapi telah dikemas kini dalam bahasa Malaysia yang agak
mudah. Alhamdulillah. Sairah. Okay, Zalia. Di muka surat 66. Mudah-mudahan hari itu kita membicarakan tentang jujur. Jadi jujur adalah merupakan akhlak, apa yang kita sebut sebagai akhlak yang terpuji, yang sememangnya dimiliki oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, harus payah saya nak sebut tu. Okey, Umi Roki ada, Kemarujan, Azimah Ishaq, Siti Azmah ni jujur. Tajuk kita jujur, tapi kita dah pergi pada muka surat 66. Menceritakan tentang berkaitan dengan kejujuran dari segi kita hari-hari dan juga dari segi jual beli, perniagaan kita. Nampak ada Win, okey, Radia Syarif, alhamdulillah. Salih Ahmad, okey, Azimah Ishaq, okey. Ramai pembeli yang kurang pengetahuan dan pengalaman menerima harga yang ditawarkan oleh penjual kerana mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh penjual. Maka keuntunganlah apabila penjual bertemu pembeli seperti yang mana tidak menggunakan kesempatan untuk mengaut keuntungan. Maknanya dia kata di sini ramai pembeli, termasuk kita lah, termasuk saya lah. Kadang-kadang kita tak faham sangat dengan dari segi harga-harga barang-barang ni. Tapi ada orang dia akan tanya kedai ni dulu, dia tanya kedai ni. Kita ni malas. Asal kan, jujur muka surat 66. Win. Maknanya kita, kalau saya lah, malah nak pergi kedai ni. Tengok sekali dah nak beli, terus beli. Itu yang kadang-kadang. Sepatutnya kita sebagai pembeli, kita ada kuasa untuk menawarkan harga yang rasa sesuai. Tapi kadang-kadang orang, khususnya macam di KL Selangor, orang sibuk. Orang beli je, ada harga bayar je. Pilih, bayar. Nak tanya banyak, lambat kan. Macam itulah yang saya tengok lah, nampak orang kaya yang membeli tu, relax je. Kita ni tengok ambil ikan sekeping dulu pun cakap tenggiri, kalau di Shah Alam tu 50 lebih 1 kilo. Jadi kadang-kadang kita ni tengok intai je, tengok orang mau beli. Zainul Majid, Radia. Jadi kita hanya tengok gitu je. Tapi orang yang ada duit ni ambil, letak kat situ, nanti orang kira 200, 300 bayar. Tapi sebenarnya kita sebagai pembeli, kita ada kuasa untuk memilih, kuasa untuk menawar. Mama Yashim, terima kasih. Jadi dia kata di sini ramai pembeli yang kurang pengetahuan. Sebab tu kadang-kadang mudah ditipu. Hairani, Yanti, mohon sahabat-sahabat untuk share dan tag sahabat untuk berkuliah bersama. Terima kasih. Latifah Ali, Fizah Ismail. Okey. Jadi ini termasuk saya lah yang kurang pengetahuan dari segi hal-hal jual beli. Dan saya malas kita dan pergi cepat beli tu, terus jalan. Kalau boleh macam tu. Tapi ada setengah orang dia suka dia pergi situ sini, dia kedai, dia bandingkan harga baru dia beli. Itu yang terbaik. Tapi macam kata orang KL, orang Selangor, dia beli mudah, sangat mudah. Sebab tu orang kata kalau berniaga di Selangor ni, orang tak banyak komplain, orang tak ada masa. Tapi sebenarnya kalau peniaga yang jujur, dia akan jujur walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Okey. Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadisnya, kaburat khiyanatun an tuhadditha akhaka haditha huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadhibun. Rawahul Bukhari. Betapa besarnya khianat apabila engkau mengatakan sesuatu kepada saudaramu di mana dia mempercayaimu padahal engkau berkata bohong kepadanya. Kan? Itulah besarnya dosa, besarnya khianat. Kita berkata sesuatu yang bohong kepada saudara kita. Jadi contohnya dari segi berjual beli macam itulah. Okay, Saira, Fiza, Wani Yahya, Juriah Nur. Apa khabar, sihat ke balik daripada umrah hari tu? Saya alhamdulillah, batuk dah semakin baik. Alhamdulillah. Yalah, sakit kan lawan dia sihat. Jadi
Allah bagi kita rasa sikit saja, Masya Allah. Syukur. Saya rasa sahabat kita Radiah Syarif pun dah semakin sihat. Alhamdulillah. Umi dan sahabat-sahabat kita yang lain, mudah-mudahan insya-Allah sentiasa dalam keadaan kesihatan yang terbaik terus menerus dan insya-Allah di bawah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Jamalia sedang berada di Johor sekarang ni. Okey, Zaliha. Okey. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim menjual barang dagangan yang diketahuinya cacat, kecuali bila dia telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada pembeli. Masya Allah. Maknanya, orang yang berniaga ni, dia tak boleh nak sembunyi kecacatan yang ada pada barang perniagaan dia tu. Tak kisahlah, jual pakaian ke, jual makanan ke, jual sayur ke, ikan ke basah ke, ikan kering ke, ayam lembu, kambing. Tak kisah. Tapi nak ceritanya, jangan menyembunyikan kecacatan. Kalau yang tak elok, bagi tahu ini tak berapa elok. Tapi tak apa, harga dia murah sikit, terpulang. Ada orang, dia beli yang murah sikit walaupun kualitinya kurang. Dia janji kuantitinya banyak sebab keluarga besar. Tapi ada orang, dia perlukan dari segi kualiti. Kuantiti tak perlu sangat. Makan 2 orang saja, apa kisah sangat kan? Bukan makan banyak sangat. Seekor ikan pun 2 orang makan pun tak habis. Okey. Tapi nak ceritanya, macam itulah keadaannya. Macam-macam keadaan. Jujur sifat yang mulia. Betul, Jamal ya. Rafi'ah Ismayadi. Sempat jugalah saya berbual dengan sahabat kita. Dia seorang yang, dia berniaga. Dia kata kalau dia jual sushi, sebutlah salah sikit pun. Jadi, hari tu, untuk hari tu aja. Tak habis malam tu ada sikit, dia akan bagi semua. Kenapa tak jual lagi untuk hari esok? Dia kata takut nanti orang yang beli tu dia nak makan esok. So, dah jadi 2 hari. Nanti basi tak elok. Jadi, Alhamdulillah. Tak apa. Tak untung banyak pun tak apa. Tapi, kita jujur di dalam perniagaan. InsyaAllah, keuntungan besar di hari kiamat nanti. Masya Allah. Kita ni selalunya, selalu memilih untuk cepat untung. Cepat kaya. Nazar, Siti Azmah Hadi. Okey, sushi. Betul lah tu. Yang sushi tak sedap. Kena sushi baru jadi. Nur Atika. Okey, semua sahabat-sahabat kita. Semuanya sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Jadi, Rasulullah kata tak dihalalkan bagi seorang Muslim menjual barang dagangan yang diketahuinya cacat. Kecuali apabila dia telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada pembeli. Orang yang nak beli, dia ambil. Terserah pada dia. Itu pilihan dia. Kalau dia kata tak apa, tak elok sikit pun tak apa sebab harganya murah. So, dia balik rumah, dia pilih-pilih, dia akan boleh bagi-bagi untuk makan ahli keluarga dia. Tak ada masalah. Kita ni kadang-kadang nak beli barang sebab malah nak pergi dah esok lusa. Okay. Salidah Saleh, Nora An-Nur. Orang Penang. Alhamdulillah. Rani Idris. Okey. InsyaAllah, semoga kita, bila kita berbisnes, jujur sangat penting. Untung, semua orang nak untung. Tak ada orang berniaga, tak nak untung. Tapi, biarlah dalam keadaan tidak menipu orang lain. Luqman Hakim. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Siti Arsyad. Rani Idris. Okey. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan sebagai berikut. Dalam surah Al-Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Allahu Akbar. Allah telah menjelaskan pada kita, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allahu Akbar. Wani Yahya, Nur Antika, Induk Imah. Okey. Jadi Allah dah memberi
peringatan kepada kita semua. Maknanya kalau orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dan menolak janji Allah yang akan memberi kita ganjaran pahala yang besar, yang akan beri kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini kalau dia sanggup mencabuli sumpahnya yang palsu, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar itu juga saja, malah Allah tak pandang wajah mereka. Allahu Akbar. Sedangkan nikmat yang paling besar bagi kita ialah bila kita mati nanti, insya-Allah berada dalam syurga Allah SWT. Nikmat yang paling besar ialah memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana nak bayang betapa nikmatnya, tapi Allah kata kalau orang yang mementingkan kepentingan dunia, keuntungan dunia saja, maka tidak ada bagi mereka habuan untuk akhirat nanti. Dan malah Allah tidak akan memandang mereka-mereka ini dan tak akan bercakap dengan mereka ini dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka akan beroleh seksa yang tidak terperi sakitnya. Siti Atikah Masleh 1. Jadi nak ceritanya, insya-Allah bila apa saja kita berurus niaga, tak kira lah perniagaan ke apa saja ke, tapi kejujuran sangat penting. Jangan kita terlampau memikirkan tentang keuntungan dunia. Hanya untung besar ni. Kalau kita jual macam ni, kita dapat untung besar. Mana orang tahu kita tipu. Balik kat rumah, melibatkan soal makanan, soal pakaian pun sama juga kadang-kadang kan. Setengah tu dia jujur. Bila dia jujur, kita nak beli, kita beli. Contohnya, macam saya lah. Kalau nak beli kapet tu, kita akan cari yang rosak sikit. Betul tak Atikah? Sebab harganya berbeza. Katakanlah dia tu harga 1,000. Tapi bila dia sikit saja dia nampak keluar benang, saya tak nampak pun kalau apa Tapi bila kita beli, dia boleh kurang sampai 200 harga. Kan? Tapi dia beritahu lah, ini ada cacat sikit. Tak apa, tak nampak pun, tak kisah kita dah. Tak apa, sebab kita beli, kita tahu kecacatan dan kekurangan yang ada pada yang kita beli. Tapi kita dapat dengan harga yang murah. Sama orang lain yang beli dengan harga mahal. Bagi saya lah, saya kata dah. Kurang 200 tu dah banyak juga. Banyak benda kita boleh beli kan. Nak cerita macam tu lah. Jadi, sebagai seorang peniaga yang jujur khususnya, maka insya-Allah Allah janji keuntungan bukan sekadar di dunia walaupun tak banyak, tetapi untung di akhirat. Insya-Allah dapat berjumpa dengan Allah, dapat melihat dengan Allah, dapat bercakap-cakap dengan Allah. Akbar. Ini nikmat yang paling besar sekali yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini Isa masa. Okey. Memberikan kesaksian palsu adalah termasuk melakukan pembohongan yang paling tercela. Dalam memberi kesaksian, seorang Muslim wajib menyatakan perkara yang benar. Dilarang memberi kesaksian palsu semata-mata untuk menyelamatkan keluarga atau saudara-saudaranya. Maziah Palil. Jadi, termasuk juga yang tidak jujur dalam kita punya ini ialah orang yang memberi kesaksian palsu. Kadang-kadang kita disuruh menjadi saksi pada satu-satu perkara. Tapi dek kerana kita dapat upah ke, wa'alaikumsalam, ataupun kerana keluarga kita, maka kita sanggup memberi penyaksian yang palsu. Allah sangat marah, sangat marah dalam urusan-urusan hubungan kita sesama manusia ini. Kita melakukan penyaksian yang palsu. Cuba kita tengok sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. An-Nisa ayat 135. Ada Latifah Ali, ada Kifli Zul. Orang Johor. Alhamdulillah. Terima kasih Johor baru hadir. Johor baru hadir. Kifli, terima kasih banyak.
Wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalalah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang perkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Dan Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbelitkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar, ya muslimin muslimat semua. Jadi saksi ni sangat penting dalam menentukan sama ada orang yang dituduh itu bersalah atau tidak. Tapi kadang-kadang disebabkan dia seorang yang kaya, yang ada pangkat, ternama dan sebagainya, barangkali kita tak berani untuk menjadi saksi, untuk mempercakapkan sesuatu kebenaran, disebabkan nanti diugut ke ataupun apa, kita juga akan dipulau dan sebagainya. Sedangkan Allah kata, jangan. Walaupun melibatkan diri kamu sendiri, walaupun melibatkan anak beranak kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu ke, kaum kerabat kamu ke, bila dia salah, maka tetap salah. Okey, Nur surah ini, masih terbayang lagi kita, baru je jumpa di Kuantan 2 hari lepas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita datang lagi. Maryam Muhammad, Fatimah Ayub, Eda. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahamlah kita, apa pun walaupun terkena pada diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, ataupun orang yang jauh lebih kaya daripada kita, maka bercakap jujurlah. Dalam menjadi penyaksian, jangan sekali-kali ada pembohongan kerana nak menyelamatkan diri kita ataupun ahli keluarga kita. Tak tahu nak cakap lah dalam hal-hal macam ni. Betul tak muslimat semua? Saya tak pernah lagi lah menjadi saksi apa-apa pun. Cuma pernah sekali Sarima, Zainul Majid, orang tu dia nak bercerai. Saya kata perceraian, salah perceraian berlaku di luar mahkamah. Sebab kalau nak bercerai, memang bercerai di mahkamah. Mohon di mahkamah, nak bercerai, di hadapan hakim, lafazkan cerai. Itu yang sepatutnya. Kenapa perkara ini berlaku begitu? Ikut kita lah, nak cerai kat mana-mana ke? Tak boleh. Sebabnya bukan tak boleh macam mana. Sebab nanti dia dah lapar cerai. Tapi bila sampai di hadapan hakim, dia cakap dia tak cerai pun. Cuba bayangkan. Dia sanggup menipu. Kan? Jadi, isteri mengadu, suami dah cerai dia. Tapi bila sampai mahkamah, suami kata dia tak cakap pun. Dia tak cakap pun. Dia tak ingat dia cakap bila. Ataupun dia kata, masa dia cakap tu, dalam keadaan dia tak penat sangat ataupun mengantuk. Contoh-contoh lah. Jadi, sebab tu perceraian, kalau ikut peraturan yang ada, yang ada negeri, naklah berlaku di dalam mahkamah, di hadapan hakim. Sebab dia tak boleh nak dolak dalik lagi. Tapi kadang-kadang bila di luar, macam tu lah. Sekali tu ada pasangan, dia datang untuk dapat khidmat nasihat. Okey lah. Lepas tu dia bercakap, Ustazah, saya nak lepaskan isteri saya. Saya nak Ustazah menjadi saksi dalam perceraian saya ini. Dia kata, Ustazah, saya tak nak. Jadi kita tahu sedikit tentang undang-undang tu. Kita tak nak lah bila dah lepas cerai di hadapan kita. Kalau apa-apa memang kita kena naik mahkamah. Maknanya, tapi dia nak biar ada saksi bahawasanya perceraian ini berlaku. Ya Allah, dalam keadaan macam tu, dia kata, okey, saya ceraikan isteri saya dengan tolak 1. Ustazah jadi saksi. Terkebir-kebir saya dengar, betul tak? Tapi nasib baiklah. Maknanya, kes ini tak dipanjang ke mahkamah. Dia nak asalkan dia cerai saja, maka mereka telah terputuslah hubungan di antara kedua. Sebab rupanya, dia kahwin pun tak secara ni juga. Jadi, cerai macam tu jugalah. Yang perempuan menangis, meleleh air mata saya tengok dah. Jadi kalau ada apa-apa, Ustazah jadi saksi. Berdebar juga hati orang ceraikan di hadapan kita. Betul tak? Saya nak ceritanya, menjadi saksi tu kadang-kadang tu. Kena jujur. Sebab perceraian tak perlu saksi. Nikah yang memang kena ada 2 orang saksi. Kan? Tapi perceraian memang tak perlu. Tetapi,
Kalau ada saksi lebih baik. Sebab dia tak boleh nak bohong dah. Dia tak boleh cakap lagi kata, saya tak cakap pun, saya tak ingat pun. Bila dia cakap dan sebagainya. Dan tak ada niat pun. Ya. Hasiah Yaya Siti Hajar Ahmad. Okay. Itu saja nak tunjuk, nak bagi tahu contoh. Dan tidak mudah ya untuk kita menjadi saksi. Jadi kalau kita diminta untuk menjadi saksi, okey. Cuma bukan untuk nak menyelamatkan diri kita ataupun ahli keluarga kita ataupun orang tertentu yang ada duit barangkali yang berpangkat, maka jujurlah kita dalam menjadi saksi. Allahu Akbar. Takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tak boleh berjumpa dengan Allah, tak boleh bercakap dengan Allah. Allah tak pandang kita. Sedangkan itulah yang kita harapkan untuk bertemu dengan Allah SWT bila di hari kiamat nanti, masya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulang 3 kali. Kami menyahut, benar wahai Rasulullah. Baginda melanjutkan, menyekutukan Allah, durhaka terhadap ibu bapa dan membunuh manusia. Pada masa itu baginda melihat sebatang tongkat, kemudian baginda duduk. Lalu menyambung ucapannya. Demikian juga kata-kata palsu dan kesaksian palsu. Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam. Ya. Mana ada 3 dia kata, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulang 3 kali. Kami jawab, benar wahai Rasulullah. Baginda melanjutkan. Pertama, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, durhaka terhadap ibu bapa dan membunuh manusia. Itu 3 disebut. Tapi belum habis lagi cerita dia, betul tak? Pada masa itu baginda melihat sebatang tongkat, kemudian baginda duduk. Lalu menyambung ucapannya. Demikian juga kata-kata palsu, kesaksian palsu. Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam. Kalau satu perkara yang penting, Rasulullah akan mengulang sampai 3 kali. Maknanya, nak ceritanya bukan sekadar hak 3 tu tadi, malah Rasulullah menambah 2 perkara lagi. Pertama, kata-kata palsu. Yang kedua, penyaksian yang palsu. Mengulang sampai sahabat kata, rasa macam nak suruh Rasulullah diam. Anak cerita macam tu sekali. Kata Induk Imam, jangan perkatakan cerai mainan di bibir, mudah sangat nak menyebutnya. Betul, na'udzubillah min zalik. Betul. Itulah kadang-kadang minta maaf. Ada bukan semualah. Ada setengah-setengah suami memang dia cakap pun, tapi dia boleh tak mengaku tu. Itu masalahnya. Jadi kalau kita ada bersama, kita jadi saksi, kita cakap benarlah. Walaupun yang menceraikan itu adalah abang kita ke, keluarga kita ke, dah dia cerai. Dah, kita jadi saksi memang dia dah bercerai. Soal dia nak rujuk balik, itu hak dia. Tetapi, jangan kita kata, saya pun tak dengar juga. Mayang Abdul Wahab. Jadi nak ceritanya, benda-benda macam tu lah. Saksi-saksi benda lain tu tak biasalah sayanya. Tapi dia cerita, perkara-perkara berkaitan dengan Hanif pun sangat penting. Bayangkan, contohnya lah, bukan kata nak menyambung cerita bab itu lagi, tapi nak ceritanya, katakanlah, memang dia cakap, isteri dengar, memang sah-sah dia dengar. Suami dia cerai dia dengan tolak 1. Tapi dah sampai mahkamah, dia cakap dia tak cerai. Bayangkan, nak duduk macam mana dengan suami yang telah menceraikan dia. Sedangkan dia tak mengaku. Hakim tak akan buat keputusan mengikut kita punya. Puspa Dewi Puspa. Makna hakim tak akan ikut isteri cakap, memang dia cerai saya. Hakim akan dengar orang yang tukang yang bercakap mengeluarkan perkataan itu. Kalau dia kata tidak, maka dengan sendirinya tak ada. Cuba bayangkan, kita yang dengar tu, setengah isteri, saya tak sanggup lagi ustazah nak duduk dengan suami saya. Dia bohong. Dia berdusta ustazah. Dia tak cakap benar. Nak cakap macam mana? Betul tak? Sebab suami kata, saya tak cakap. Tak keluar daripada mulut saya perkataan itu. Cuba bayangkan. Sedangkan dia yang cakap. Allahu Akbar. Jadi, orang yang cakap tu kena bertanggungjawab lah. Apa pun risiko kita tahu. Sebab kita dah cakap.
Kalau kata baru cerai tolak satu, so boleh rujuk lagi. Tidak ada masalah kan? Kita semua tahu. Okey. Khadijah Hussein. Okey. Masa. Ya, apa dia dah? Jangan buat main-main perkara cerai ni kan? Betul. Jangan tak mengaku. Bila dah cakap, ada setengah, Ustazah, saya tak nak duduk lagi dah dengan suami saya, Ustazah. Sebab dia mencerai saya, Ustazah. Tapi bila sampai mahkamah, dia kata tidak cerai. Dan memang hakim kata tak cerai. Tapi saya tak nak duduk dah dengan dia. Macam ni puan. Puan mohon cerai lagi sekali. Di mahkamah. Sebab kita tak puas hati. Ini kita mohon. Jadi nanti hakim bila berlaku apa, hakim akan minta suami lafazkan cerai di hadapan hakim. Dapat hakim kita okey lah. Kita puas hati. Sebab tu perceraian naklah berlaku di hadapan hakim. Jangan berlaku di luar mahkamah. Sebab tu orang cerai di luar mahkamah denda. Okey, Rashid Riza. Okey. Jadi jangan makna orang yang bercakap pun jangan cakap bohong. Orang yang menjadi saksi juga jangan bercakap bohong. Sebab ini benda yang tak boleh main-main. Kalau dia tak cerai, kita kata cerai. Tak pasal-pasal orang ni berpisah. Ataupun dia dah cerai, kita kata tidak. Bayangkan hubungan mereka selepas keadaan itu berlaku. Kan? Takut sangat saya benda-benda macam ni. Okey, Kam-Kama. Okey, terima kasih banyak-banyak pada semua. Okey. Rasulullah SAW benar-benar mengindahkan segala perkataan yang pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda punya akhlak yang baik. Maknanya Rasulullah bila bercakap, dia akan gunakan bahasa yang cantik. Mengindahkan percakapan dia, Masya Allah. Ya? Dan pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Menghargai lagi. Ya, jadi bila orang tu cakap perkataan baik, dia menghargai. Apa yang dia dengar, dia akan menghargai. Ucap terima kasih. Maksudnya tak? Hidup kita ni tak boleh lah kalau tak ada ucapan terima kasih. Ya? Sebab tu, lebih-lebih lagi dalam kehidupan suami isteri, kehidupan berkeluarga, bersahabat. Ya? Walaupun sikit saja perkara baik yang dia lakukan, ucapkanlah perkataan terima kasih. Alhamdulillah dulu, lepas tu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih banyak. So, terima kasih banyak-banyak tu, banyaklah nak cakap macam mana. Nak sebut banyak kali ke? Kalau dalam bahasa orang putihnya, thank you very much. Memang sangat kena ada di mulut kita perkataan itu. Bersyukur pada Allah SWT, berterima kasih pada manusia. Tapi ada orang payah nak cakap lah. Ya? Tak apalah. Ya? Jadi harap kita mudah bercakap, mudah menghargai orang bila orang buat baik pada kita. Ya? Sebab dia kata ni, Rasulullah SAW benar-benar mengindahkan segala perkataan yang pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Apa orang tu buat baik ke, cakap benda baik ke apa? Menghargai, puji. Ya? Tidak salah sebenarnya. Ya? Tidaklah kata perkataan yang salah. Setiap sebenarnya kata Allahu Akbar. Rasulullah adalah contoh terbaik. Memang pun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang paling terbaik. Sebab Rasulullah dia bila nak bercakap, dia akan cari perkataan yang sangat baik. Mengindahkan perkataan dia. Masya Allah. Ya. Pada tu, kalau orang cakap benda baik, buat benda baik di hadapan baginda akan terus menghargai. Tak ada tunggu-tunggu dah. Ya, Zaleha sebut Alhamdulillah dan ucapkan terima kasih. Ya. Siti Zaleha. Orang lain tu, Siti Zaleha lain. Zaleha Zainal lain. Zaleha Ismail lain. Allahu Akbar. Jadi, ucapkanlah penghargaan walaupun just to say thank you. Jangan kedekut lah. Tak payah sangat pun, betul tak? Terima kasih. Nah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Pada tu, terima kasih pada orang yang telah buat baik pada kita. Dan setelah kata apa? Tadu tahabu. Ya? Bagilah hadiah. Kerana dengan bagi hadiah itu menjadikan hati semakin sayang. Dalam kehidupan berkeluarga, hidupan berumah tangga, bersahabat, ya. Tak apalah, tak bagi banyak pun tak apa, betul tak?
Okey, apa kata Jamalia? Terima kasih, eratkan kasih sayang. Biar mudah keluar perkataan penghargaan daripada mulut kita tu. Jangan berat sangat. Ajar, terima kasih. Jadi mudah bila orang baik kat kita, terima kasih. Bukan payah sangat. Kadang-kadang manusia ni, dia memanglah niat tu lillahi ta'ala. Betul tak Jamalia? Lihat. Tetapi kadang-kadang nak juga ucapan itu. Terima kasih banyak-banyak. Contoh. Janganlah berat sangat kan. Allahu Akbar. Allah bagi mulut kat kita tu. Bolehlah. Justru cakap benda baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia bercakap yang baik. Tak ada benda baik dia. Jadi bila ada benda baik, ucapan-ucapan alhamdulillah, ucapan terima kasih dilakukan dalam kehidupan kita semasa dalam rumah tangga, bersahabat, maka sangat indah. Semakin tambah-tambah lagi apa kata Wan surah ini, berusaha lawan nafsu ego dalam diri, betul, tak rugi kita hargai kita hargai kebaikan. Betul sangat Wan. Sungguh bukan tak salahnya sekali kata terima kasih banyak-banyak, terima kasih, tak ada apa kita nak bagi, nak balas kebaikan, tetapi bila kita cakap terima kasih, kita lega rasa dah. Pandai dia menghargai kita. Cuba kita naik tinggal, Wan. Naik kereta tinggal terus macam tu aja dah. Kita pun terkebir-kebir, hantar dia. Tak adalah cakap, terima kasih, angkat tangan bye. Rasa di hati. Amboi, sombongnya dia. Betul tak? Padahal kita pun taklah mengharap begitu. Tapi, bila ucapan terima kasih itu terkeluar daripada mulut dia, kita rasa, oh, dia ni orang yang baik. Walaupun kita buatnya baik sikit saja, tapi lama ucapan terima kasih tu sampai duduk jauh, duduk bye-bye lagi Wan, kan? Betul tak Jamalia? Sorrylah, saya teringat masa jumpa sahabat-sahabat di Kuantan hari tu, Masya Allah, sampai dah jauh tu duduk paling lagi, duduk bye-bye lagi. Ya betul Ustazah, rasa dihargai walaupun hanya terima kasih saja, tak apa dah. Allah pun dia tak nak kita balas apa-apa. Tak. Balas dengan perkataan Alhamdulillah. Syukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Kemungkinan kita tak mampu nak membalasnya. Tak mampu. Allah lebih-lebih lagi dengan nikmat yang tidak terhingga yang Allah kurniakan pada kita. Ya, start daripada bangun tadi lagi. Sampailah kepada sekarang ini. Sampai kita dipilih untuk berada di dalam majlis ilmu yang disebut sebagai taman-taman syurga. Masya Allah, ya. Sekejap saja masa berlalu. Nampaknya kita masih ada lagi sikit lagi. Okey, Anita, ya. Betul, terasa, awak kata terhutang budi ke, terhutang ke apa, tak kisah, ya. Tapi menceritakan hebatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia diangkat menjadi Rasul pun, bila dia nak bercakap, dia akan indahkan bahasa. Maksudnya, cari bahasa-bahasa yang cantik supaya orang dengar tu rasa gembira. Tak adalah rasa dengar kata dia saja, Allah. Macam tu dia cakap. Bila jumpa contohnya, lah. Ingat ke ni sangat? Padahal tak ada apa pun. Allahu Akbar. Santunilah dengan baik. Tidak Kamarujan dari Pak Ali. Live ceramah. Jangan lupa support surah An-Nur dengan infak dan taja. Saira, siapa berminat untuk nak taja kuliah orang ni ada, ya, kadang-kadang ada. Saya ada orang tak apa, kuliah ustazah saya sponsor. Ada. Dia ada macam tu nak. Nanti Pak Usman nak cerita. Jadi siapa berminat nak menaja penceramah ke, kuliah ke, nak masukkan untuk masuk terus tanpa mengira tajaan dan sebagainya, maka dialu-alukan oleh surah An-Nur, pasal 3A Bandar Seremban Selatan, sebab aktivitinya setiap hari dan memanglah kita perlukan sumbangan-sumbangan daripada muslimin dan muslimat semua. Hari ini cantik, hari Jumaat, penghulu segala hari. Kalau nak bersedekah, comel sangat Kelantan kata. Kita ada Siti Razia, Muhammad Lazim, Latifah Usman. Okey, ya.
Sairah lisan. Okey, masa. Okey. Jangan lupa, tak masuk banyak, masuk sikit, malah masuk sikit, masuk banyak, ya. Nazibah Budin. Okey. Seterusnya, Abdullah bin Abi Al-Hamsa meriwayatkan pengalamannya dengan Rasulullah SAW sebagai berikut. Sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi, aku pernah menjual sesuatu kepadanya. Dan jual beli ada sisa yang belum terbayar. Aku berjanji akan datang menghantarkan ke tempat baginda. Tapi aku terlupa. Setelah 3 hari berlalu barulah aku teringat. Kemudian aku segera datang untuk menemui baginda. Maka aku melihat Rasulullah SAW telah ada di tempat itu. Baginda menegur, wahai Abdullah, engkau telah menyukarkan aku. Lihatlah aku menunggu di sini sejak 3 hari yang lalu. Masya Allah, ya. Akhlak yang terpuji yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun pada masa itu belum lagi dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia tetap, bila berjanji, dia akan tunggu. Sampai 3 hari berturut-turut, dia menunggu. Sampailah Abdullah yang nak jual barang tu, akan menghantarkan barang itu, baru teringat. Dia terlupa. Tapi dia bercakap. Dia kata, wahai Abdullah, engkau telah menyukarkan aku. Lihatlah aku menunggu di sini sejak 3 hari yang lalu. Macam tu aja dia cakap. Marah dah tu kita rasa tak. Tapi kalau kita, sumpah seranah. 3 hari kita menunggu sampai kita tak boleh buat kerja lain. Duk tunggu. Cuba bayangkan. Akhlak Rasulullah SAW. Walaupun sebelum menjadi Nabi dan Rasul, dia sudah bergelar Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Benar. Jujur. Amanah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Okey. Apa kata Antika? Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang beriman dan amanah. InsyaAllah. Doakan. Dan juga, kita juga selalu membaca kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Kisah-kisah para sahabat. InsyaAllah kita akan terikut-ikut dengan akhlak-akhlak yang terpuji ini. InsyaAllah. Baginda menunggu di tempatnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, baginda pernah berjanji kepada Jabir bin Abdullah hendak memberikan sebahagian daripada wang yang akan diterima oleh Baitul Mal dari Bahrain. Tapi baginda wafat sebelum menunaikan janjinya. Setelah masa berlalu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerima wang daripada Bahrain. Ketika itu Khalifah Abu Bakar berseru mengingatkan kaum muslimin. Barang siapa pernah berjanji dengan Rasulullah SAW, maka datanglah kepada kami. Masya Allah. Ya. Walaupun tuanya tak ada, Rasulullah dah meninggal, tapi diteruskan oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tanya, siapa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mendapat wang. Ya. Jadi itu dibuat oleh sahabat. Dan barang siapa pernah berjanji dengan Rasulullah SAW, maka datanglah kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Allah SWT telah berfirman, Wazkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyya. Surah Maryam ayat yang ke-54. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail. Sesungguhnya dia adalah benar mendapati janji dan adalah dia seorang Rasul lagi berpangkat Nabi. Masya Allah. Ya. Allah menceritakan tentang jujurnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya. Menepati janji. Sebab tu bila ayahandanya bercerita untuk nak sembelih dia dapat wahyu daripada mimpi daripada Allah SWT untuk menyembelihkan Ismail. Apa Ismail jawab? Dia kata apa? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah ayah akan mendapati daku daripada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Tak boleh nak ceritalah. Anak beranak ni, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Allahu Akbar. Tak ada tolak banding. Semualah para Nabi dan Rasul semuanya hebat-hebat belaka. Akhlaknya sangat mulia. Sampaikan bila ayahnya menceritakan nak sembelih dia,
tak ada apa. Tak apa. Engkau akan dapati diri aku orang yang sangat sabar. Allahu Akbar. Kalau kita lah lari tak balik rumah dah. Betul tak? Tak payah kata nak sembelih lah. Ya? Ayah nak pukul saja. Tak balik rumah dah. Kan? Allahu Akbar. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran akhlak Nabi Allah Ismail alaihissalam merupakan petunjuk betapa pentingnya janji. Nabi Ismail alaihissalam orang yang sangat setia kepada janji. Semasa baginda menyerahkan diri pada ayahnya untuk disembelih atas perintah Allah, pada masa itu beliau berkata pada ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Biasa sangatlah kita cerita-cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, terutama sekali bila dalam bab penyembelihan korban. Supaya kita sendiri sentiasa menepati janji. Kalau janji, mesti tepati. Jangan menipu, jangan bohong. Nanti kita digelar sebagai orang yang munafik. Okey. Seterusnya, sikit lagi. Allah SWT telah berfirman dalam surah As-Saffat, tadi pun ayat As-Saffat juga, ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ya Allah, dua beranak ni. Masya Allah, Masya Allah. Tak ada tolak banding lah. Azizak, Induk Imah, Fatimah Ayub. Allahu Akbar. Ada orang yang berdusta untuk menyelamatkan diri daripada kesalahan yang dilakukannya. Orang yang seperti ini mesti berterus terang dan mengakui kesalahan serta menyesal dengan sikap mereka. Kemudian mohon maaf di atas segala kesalahan. Seseorang yang ingin berterus terang mungkin merasa takut, tapi dia wajib memberanikan diri supaya dia tidak terlanjur melakukan pembohongan. Ya, memang kena berterus terang. Susah juga ya. Tak payah kata lain lah. Okey, Salih Ahmad betul tu. Jangan kita dipanggil munafik. Betul. Waliyazubillah. Umi KFH. Contohnya lah ya. Kalau kita lah. Nak kata macam mana ya. Kita dah janji. Tapi nak menyelamatkan diri kita tu, kadang-kadang kita terpaksa berdusta. Padahalnya, tak ada apa pun. Sorry lah, minta maaf tu, ada kerja. Kebetulan datang orang, keluarga daripada rumah. Tak sempat nak pergi mana. Padahalnya tak ada pun. Sebab dia tak nak pergi aja. Padahal dah berjanji nak pergi, tiba-tiba beri alasan. Demi alasan. Jadi sebab itulah muslimin-muslimat semua, termasuk diri saya, janganlah mudah berjanji. Kalau tahu kita tak mampu untuk menepatinya. Saya pun duk teringat juga. Siapa nak saya sebut? Anak murid jemput konduri kahwin anak dia. 2 hari, 3 hari baru saya jawab. Saya tak berani nak cakap insya-Allah. Takut tak boleh. Takut tak boleh. Pada tu, apa kata, kadang-kadang ada orang yang tak mengaku kesilapan diri, sanggup menuduh orang lain. Betul kan Marujan? Saya setuju tu. Jadi, saya pun dah rasa boleh, lega nak boleh pergi ni. Dan saya pun jawab insya-Allah. Lepas tu, ada benda lain yang nak kena buat. Duduk fikir-fikir tu. Nak kena pergi pukul berapa. Tengok dalam jemputan dia sampai jam 4 petang. Tak apa. Selesai kerja yang terpaksa dibuat dulu. Maka lepas tu saya akan pergi. Sebab kita tak cakap nak pergi pukul berapa. Janji khemah tak tutup lagi. Nak ceritanya. Takut kita berjanji tiba-tiba kita tak boleh tunaikan. Dan kita dah menggunakan perkataan insya-Allah. Jadi jangan mudah menyebut insya-Allah saya datang, insya-Allah saya pergi, insya-Allah saya buat. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh buat, jangan kita berjanji. Walaupun benda tu kecil saja kita rasakan, muslimin-muslimat semua. Okey, insya-Allah kita ambil masa sikit lagi. Jadi ada orang yang berdusta untuk menyelamatkan diri daripada kesalahan yang dilakukannya. Orang seperti ini mesti berterus terang dan mengakui kesalahan serta menyesal dengan sikap mereka. Satu lagi masalah. Kita buat salah dengan orang. Jadi, nak pergi minta maaf yang kita buat salah ni, macam mana Allahu Akbar. Tapi apa pun,
kena cakap. Kena pergi cerita, saya pernah buat gini-gini. Saya pernah ambil barang gini-gini. Dan sekarang saya nak ganti balik. Selagi kita masih ada, orang tu masih ada. Kalau orang tu dah tak ada, macam mana? Kita pun jawab, tak apa Ustazah, kita buat sedekah, kita niat kat dia. Habis kalau semua niat untuk orang tu, untuk orang ni, banyak dosa kita mengumpat orang. Tu, apa yang kita nak dapat lagi dari kiamat nanti? Betul tak Umi Rokiah? Suhaida? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah ilmu kuliah subuh pagi ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Jangan mudah berjanji, berterus terang cakap. Cuma kalau orang tanya apa Umi, sihat ke? Alhamdulillah. Takkan nak kata sakit, betul tak? Ini tak kata Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah membentuk diri kita menjadi insan yang terbaik. Ikut kalau boleh akhlak-akhlak yang dilakukan, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apa kata Radia? Memaafkan semua orang, betul sangat. Kadang-kadang kita pun buat salah juga kan. Banyak salah kita. Jadi kalau kita boleh maafkan orang, maka insya-Allah Allah ketuk hati orang lain pula untuk memaafkan diri kita. Okey, Wan Nusriani, betul. Bila dijemput ke majlis, memang janji nak datang. Tapi lepas tu senang aja, bagi alasan senang. Sorry lah saya ada kerja, padahal tak ada kerja apa pun. Ada, tapi kerja tak besar sangat pun boleh pergi Allahu Akbar. Kadang-kadang itulah mudah-mudahan sedikit memberi pelajaran pada kita Saya baca satu lagi hadis Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa Taharrus sadaqah wa in ra'aitumu annal halakata fihi fa inna fihi najatu, rawahu Ibnu Abi Dunya. Naklah kalian tetap berkata benar sekalipun menghadapi bahaya, sebab di dalam kata-kata yang benar terdapat keselamatan. Cantik tu. Naklah kalian tetap berkata benar sekalipun menghadapi bahaya. Tahu, bila kita cakap benar ni, kita akan berhadapan dengan bahaya. Yang mungkin kita berterus terang, mungkin kita akan dipukul ke. Di macam-macam dalam keadaan kita bahaya. Tetapi Nabi kata sebab dalam kata-kata yang benar terdapat keselamatan. Pasti insya-Allah Allah sentiasa bersama dengan kita. Last hadis. Pada saat seorang hamba Allah berdusta, malaikat menjauhkan diri dari hamba itu kerana tidak mahu mencium bau busuk yang datang daripada kedustaannya. Kita tak nampak saja kan? Kalau kita nampaklah bila malaikat tu menjauhi kerana busuknya, bila kita bercakap dusta itu, barangkali kita tak akan berdusta. Tapi kita tahu, walaupun kita tak nampak malaikat lari, tapi kita tahu dari segi kesannya, bila kita berdusta, maka malaikat akan lari jauh daripada kita. Kenapa? Sebab busuknya bau orang yang telah berdusta. Waliyazubillah. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini semua. Kami sering suka berbohong, walaupun kadang-kadang pada perkara yang kecil, sebab kami rasa kecil itu tidak mendatangkan bahaya. Tapi kecil-kecil pun lama-lama besar. Macam kita kata, kita sering berbohong dengan anak-anak kita. Anak kecil kita, dia nak ikut kita pergi kerja, apa kita cakap? Tak apa, nanti mak balik nanti, mak beli barang, mak beli toy, mak beli gula-gula. Padahal tak belinya pun. Dosa tak? Dosa. Sebab kita rasa berbohong dengan anak-anak yang kecil tidak ada masalah. Berbohong dengan orang tua yang jadi masalah. Tapi ada sahabat kita jawab semalam, tak apa Ustazah, nanti dia dah besar kita cakap balik kat dia. Mak minta maaf dulu, mak pernah bohong. Dia pun tak ingat berkali lah. Jadi jangan biasakan diri untuk berbohong kerana nak menyelamatkan diri kita daripada bahaya dan sebagainya. Tapi ingat, Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak mudah untuk berbohong, bercakap benar walaupun dalam keadaan bahaya, kerana dalam kebenaran itu ada keselamatan buat diri kita, sebab yang jaga kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kita supaya bercakap benar walaupun dalam keadaan kita macam mana sekalipun. So, muslimin muslimat semua,
Terima kasih banyak-banyak. Cukup kuliah subuh macam tu aja, tak perlu banyak sangat ya. Okey, insya-Allah barangkali ada ruang peluang kita bertemu lagi dalam kuliah subuh yang lain pada bulan yang akan datang. Insya-Allah. Saya ucapkan selamat berada pada tahun baru ya, yang hanya ada esok hari aja lagi dah. Lepas tu hari Ahad kita sudah sambut tahun baru. Bukanlah kata nak mengagung-agungkan tahun baru Masihi, tidak. Tapi sama juga. Hijrah pun sama juga. Ya, kita sentiasa berusaha memperbaiki diri kita yang sampai akhirnya Allah panggil kita dalam keadaan kita sentiasa berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Okey, muslimin-muslimat semua, apapun terima kasih kepada pihak penganjur iaitu surah An-Nur pasal 3A Bandar Seremban Selatan. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan yang telah diberi oleh pihak surau tadi, insyaAllah kami sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga dan mendoakan semoga pihak surau sentiasa dapat melaksanakan program-program yang terbaik buat kami semua. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang ada bersama pada awal tadi sampailah penghujung. Terima kasih Daun Keladi, dan insya-Allah jam 11 nanti kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mama Hashim, Nur Atika, Masli, Naza. Okey.